Logonya pecah, tak cantik, tak sharp. Macam mana nak buat design? Macam mana nak jadikan logo daripada yang ini kepada yang ini? Jom. Logo pecah. Nak buat design pun susah. Nak bagi cantik, nak print pun susah. Nak dapatkan yang sharp pun orang tak reti macam mana nak sharpkan. Kadang-kadang kita tanya dekat klien kita, minta logo dalam vektor. Mereka pun ternganga-nganga apakah bendanya vektor tu. Nak simpan file original pun tak ada. So, macam mana nak buat? So, biasanya solution dia adalah kita kena trace semula logo-logo yang daripada format PNG, GIF ataupun JPEG kepada format vektor. So, kena guna Adobe Illustrator ataupun software-software vektor yang lain. Okey, untuk contoh ini secara randomnya saya telah pilih logo sekolah. Sempena sekolah buka ni. Saya telah memilih satu logo sekolah yang saya rasa macam bagus untuk saya gunakan dalam contoh kita kali ini. Logo sekolah yang bertuah itu adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2, Sabah, bah. Okey, jom kita mulakan kita punya proses untuk logo tracing. Trace logo sekolah. Untuk masukkan logo sekolah yang kita nak trace dalam Illustrator, logo yang dalam format raster macam PNG ataupun JPEG, kita pergi dekat menu file, place ataupun shift Ctrl P, dan kita browse. Okey, saya nak guna logo ni logo yang saya cari di internet, dan kita letak dalam kita punya Illustrator. Okey, logo ni dalam keadaan raster pixelated Okey, kita nak trace je untuk dapatkan versi vektor yang lebih sharp Okey, so dah masuk dan kita pergi dekat layer. Dekat layer sini layer ni kita nak tengok, kita nak convertkan layer ni kepada template. Ini adalah features yang baru dalam CC. So kita boleh jadikan layer kita sebagai template, dan automatic dia lock dan dia jadi a little bit dim dia macam transparent sikit. Kita boleh trace di atas layer template ini dengan membuat satu lagi layer. Kita boleh klik di sini untuk menambah layer. So, kita klik. So, ada layer baru. Mungkin kita boleh bagi nama lah. Kita bagi nama dia trace. Ke yang layer 1 ni kita bagi nama dia logo pecah. Contohnya. Okey. So, apabila kita nak membuat proses tracing ni, kita kena perhatikan logo yang kita nak trace ni. Kita kena kenal pasti ada tak bentuk-bentuk yang kita boleh lukis tanpa kita buat secara manual Contohnya kita ada shape yang ini. Yang ni mungkin kita boleh buat dengan menggunakan segi empat. Bentuk ni bentuk bulat. Okey, ni mudah tanpa buat manual. Okey, okey lah jadi mungkin shape yang besar ni pun saya boleh buat dengan shape Ini nak memudahkan kerja kita untuk untuk ini bakal mempercepatkan kita punya proses untuk kita buat tracing. Okey. Tapi kalau kita zoom sikit tekan Ctrl Plus ni, kita punya bentuk bulat ni dia ada bersilang bersilang. Okey, kita boleh buat satu persatu. Saya mulakan dengan bentuk ring ni. Jadi kita pergi dekat shape ellipse tool. Okay, dan saya buat bentuk bulat begitu. Jadi kalau saya nak start daripada tengah-tengah ni, jadi saya boleh klik dan saya klik sambil tekan shift dan tekan alternate. Shift ataupun alt, dan saya susun macam tu. Dia punya bentuk tu, jadi dia punya bentuk tu dia ada ring dalam dengan ring luar. Tu ada cara lah Mungkin saya boleh buat macam ni. Okey. Kemudian saya tekan Ctrl C dan Ctrl F. Ctrl F adalah untuk paste dekat depan, paste in front, dan lokasinya sama.
Kemudian saya tekan Shift dan Alt untuk dapatkan begini. Okey. Baik, jadi saya hantar ni ke belakang, arrange send backward. So kita dapat begitu. Okey, jadi saya nak buat lubang. Yang ni mungkin saya boleh gunakan shape builder, tekan Shift M dan saya tekan alternate, tekan Alt untuk remove yang dalam ni. So saya dapat ring ini Kemudian ring ni saya boleh tekan alternate untuk saya duplicate, susun begitu. Okey, dan susun lagi. Bawa dia ke sini dan bawa dia ke sini. Okey, sambil kita tekan Alt tu, Alt dan drag kita boleh perhatikan ada garisan yang warna purple tu, magenta, iaitu kita punya smart guide. Dia akan membantu untuk kita membuat alignment kepada kita punya susunan. Okey, so setakat ni kita dah dapat ring ni dah tersusun begini. So kalau kita perhatikan original logo ni, kita alihkan ni sekejap. Dia ada bahagian yang bersilang dan bersulam. Ada dekat atas, ada dekat bawah. So kalau kita tengok kat sini macam mana kita nak buat dia susunan atas ke bawah tu. Jadi kita alihkan dia. Jadi kita alihkan ring-ring ni semua ke atas sedikit. Kemudian kita select semua sekali. Dan kita akan tekan Shift M Shift M untuk dapatkan ini. Untuk dapatkan shape builder tool, iaitu yang ini. Alright, jadi berpandukan kepada original logo. Jadi yang ini saya nak dia duduk atas, jadi saya akan gabungkan begini. Yang ini juga di atas, jadi saya akan gabungkan begitu. Just drag saja. Yang ni pun teruskan. Yang ni kita refer, yang ni naik atas, yang ini dekat atas, macam tu. So yang ini juga dekat atas, yang ini dekat atas, dan seterusnya. Okey, sudah dapat. Cantik macam tu. Okey, nice. Dah check balik. Okey. Baik. Tapi bila saya buat macam ni, saya ada nampak ada satu yang tak berapa ngam sikit. Cuba perhatikan dekat yang bawah ni, yang patutnya lalu bawah ni. Dia dah ada macam border tu, dah ada dua line, dua border tebal berat dekat sini. So kalau kita perhatikan yang asal dia tak ada border dekat sini. Okay. So macam mana nak buat tu? Alright, kita akan cuba buat macam ni. Kita select semua sekali. Kemudian saya akan copy, tekan Ctrl C. Yang untuk yang asal ni, saya akan buang dia punya stroke line dia, stroke color dia. So kita none-kan dia. So jadi begini. Yang saya copy tadi, saya akan paste exactly kat tempat yang sama dengan menekan Ctrl F ataupun paste in front. Okay, untuk yang second ni saya nak buat terbalik pula. Warna dia untuk fill kita none-kan. Jadi gitu. Baik, jadi apa yang saya akan buat sekarang adalah saya akan mengambil arrow putih ni ataupun direct selection tool. So saya akan zoom sikit pergi dekat line ini dan saya akan delete. Macam tu. So ni pun sama, delete. Dan kita akan buat proses ni sampai habis. So yang ni pun okey. Yang ini jika tak dapat nak klik sebab yang ini berada di hadapan, jadi dia akan overlapping macam tu, tak kena. Jadi apa yang saya boleh buat adalah saya akan klik dekat tepi ni dulu. Kemudian kita akan arrange bring to front. Okey, kemudian kita klik lagi sekali dan kita delete. Alright, dan seterusnya. Jadi ulang proses ini sehingga kita selesai. So saya akan cepatkan video ni. Okey, saya dah siap untuk proses ini. Jadi saya boleh select semua sekali ring ni. Kita groupkan dulu, tekan Ctrl G tekan Ctrl G dan saya susun dekat sini. Okey, kemudian apa lagi kita boleh buat? Kita maybe nak buat bentuk yang ini So bentuk yang ini
kita boleh buat dengan menggunakan pen tool. So kita boleh klik sini, klik sini. Alright, kemudian saya boleh buat rectangle. Saya buat rectangle, saya susun begini. Dan saya samakan tepi ni. Okey. Jika anda menggunakan Illustrator version yang baru, kita boleh gunakan corner ni untuk adjust ni, dan saya boleh dapatkan bentuk ini. Itu maybe saya kecilkan sikit. Okey, jadi lebih kurang, jadi saya boleh adjust menggunakan direct selection tool. Saya boleh klik dekat sini dan saya boleh tarik ni untuk ngamkan dengan bentuk dia. Okey, saya tarik titik ni ke sini. Ya, begitu. So kalau perhatikan ini dia macam tegak sikit jadi saya kena alihkan anchor ni maybe ke sini dan saya pendekkan dia punya handle ni. Okey, kadang-kadang logo macam ni saya suka buat dia separuh sebab kadang-kadang kita tak pasti sama ada yang sebelah kiri ni dengan sebelah kanan tu setting dia sama. Ada masanya saya akan prefer buat macam ni maksudnya yang di sebelah ni saya akan delete dulu. Kita akan ambil di satu titik tengah. So maybe saya akan buat ruler. Okey, kemudian saya akan tarik ni dan bahagikan dia separuh begitu. Okey, jadi saya kena adjust sikit. Yang ini saya tambah anchor point betul-betul di garisan pembahagi separuh tu. So saya akan ambil arrow putih ni dan saya akan delete di sini. Okey. So ini pun sama juga. Saya boleh alihkan ini bagi dia betul-betul di tengah-tengah. Kenapa saya buat macam ni? Yang ni pun sama Yang ni saya boleh delete. So pastikan yang ini di tengah-tengah. Okey, ngam. Kenapa saya buat macam ni? Sebab nanti saya boleh reflect Saya boleh reflect dengan menggunakan features ini. Features repeat mirror. Nampak tak hasil dia? Okey. Right, tapi ini kita akan buat last sekali lah. Saya just bagi tahu dulu kenapa saya buat separuh. Jadi mudah untuk kerja kita. Kita buat separuh dulu. Okey. Baik, saya perlukan bahagian ini pula. Yang ni dulu. Yang ni nanti kita boleh remove ataupun nak marking kat sini pun boleh. Ambil selection tool, select ni dulu. Dan kita ambil pakai gunting boleh juga Kalau siapa tak pernah try gunting, tekan C untuk dapatkan gunting. Dan kita mark dekat sini. So kita boleh delete. Okey. Kemudian kita boleh ambil curvature tool ni. Kita klik dekat anchor dan kita klik dekat sini. Dan kita dapatkan bentuk dia. Okey, ataupun macam ni. Dan tekan escape. Okey, kita sambung lagi dengan membuat bentuk yang ini pula. Okey, maybe kalau kita nak try guna curvature tool pun bagus juga. Kita start dekat sini, tengah-tengah ni, dan kita ambil lebih kurang separuh daripada curve ni dekat sini. Sini, dan kita bawa dia ke sini. Alright. Jangan klik dulu Dekat sini nanti selepas dia tegak Jadi kalau tegak kita tak boleh klik biasa. Nanti selepas tu nanti dia akan jadi curve juga. So tak jadi. Jadi dekat sini untuk matikan curve tu kita akan tekan alternate. Klik dekat sini. Okey, yang sebelum dia jadi curve tapi yang selepas dia akan jadi menegak. Jadi kita akan
berhenti dekat last yang tegak tu, dekat sini, sambil tekan shift untuk dapatkan garisan yang lurus. Okey. Sorry, yang ni pun kena tekan alternate shift dan alternate untuk matikan dia. Untuk matikan curve dia maksud saya. Kemudian kita akan pergi dekat tengah-tengah lagi antara curve ni, ambil lebih kurang tengah-tengah macam tu. Dan kita bawa dekat sini. Okey, di sini nanti dia akan jadi sharp corner juga. Jadi dekat sini pun kita akan tekan alternate, tekan, dan ini pun di antara dua curve ni kita akan buat ambil separuh, dan yang ni juga kita akan tekan alt. Okey, dan di sini kita akan tekan ambil separuh dulu, dan kita akan matikan di sini. Yang ni nak kena check betul-betul. So saya zoom sikit, dia curve ke atas tu tak cantik, so dia kena kat sini dan dekat sini. Okey, escape untuk habiskan kita punya curvature tool. So kita dah dapat bentuk dia. Alright, jadi kita boleh ulang untuk yang bawah ni. Dia sebenarnya dia ada bentuk yang sama. Jadi saya nak cuba kita nak cuba satu ni. Kalau kita nak lukis lagi sekali, dia akan jadi macam, boleh lah kalau rajin silakan. Tapi kalau nak cuba cara bijak sikit, tengok jadi tak kalau saya buat macam ni. Saya select line ini, kemudian saya pergi dekat object, path, offset. Offset ni dia akan kembangkan kita punya line ni. Jadi kalau kita tengok dia punya hasil ni, dia boleh jadi double. Double tu tak apalah, kita biar dulu. Kita nak tengok yang ini yang dalam tu. Kan dah dapat tu. Jadi yang ini dah ngam kat bawah ni. Yang ni lah maybe kita kena adjust sikit yang ini. Mungkin orang yang buat logo ni dia tak balance dia punya offset dia tu. Yang ini sepatutnya naik atas sikit. Tapi tak apalah, kita follow dia nanti kita adjust. Yang luar ni nanti kita boleh delete, tak ada masalah. Alright, jadi saya masukkan balik nilai dia ni. Saya dapat 28. Boleh lah ni, tekan OK. So ni hasil dia. Okay, jadi bila kalau saya tengok dia punya saya hide ni so yang ini dia jadi full path close path. Jadi saya akan removekan yang luar tu. Kita ambil direct selection tool dan kita klik line yang kat luar ni, tekan sini dan kita boleh delete. Klik lagi delete, ataupun saya boleh buat selection yang banyak sikit, delete. Okay, yang ni pun sama, saya delete. Pastikan kita delete dengan anchor-anchor dia sekali. Okay, sikit lagi, yang ni delete, yang ni delete, dan akhir sekali yang ini pun kita delete. Yang ni jangan tertinggal yang ni jangan tertinggal. Okey, saya boleh check saya boleh tekan Ctrl Y untuk tengok sama ada tak anchor-anchor yang saya tertinggal. Ctrl Y adalah untuk view outline. Dekat sini ada view outline. So kita kena kembalikan dia dengan menekan semula Ctrl Y untuk dapatkan semula preview. Okey. Baik, saya nak adjustkan ini sikit, dia macam tak ini tepat dia punya offset tadi. So saya tarik ni ke bawah. Oops. So ada banyak anchor ni. Saya boleh ambil arrow ni arrow putih ni, direct selection tool. Saya boleh select 3 anchor ni sekaligus begini, dan saya tarik ni ke bawah untuk matchkan dengan logo yang asal. Dan manually saya boleh tarik yang ni. Jadi betulkan sikit dia punya curve ni dengan adjust dia punya handle. Alright. Sikit lagi. Sini pun. Okey. Ngam. Okey, yang ni pula so ini lurus, ini lurus, yang ini curve. Saya boleh gunakan curvature tool juga. Saya boleh mula daripada sini. Ambil tengah-tengah dia macam kita buat sebelum ni. Dan kita curvekan dekat sini. Tapi yang ni lurus jadi saya akan tekan alternate. Dan saya pergi dekat sini. Sini pun akan jadi alternate juga.
Sini pun juga alternate untuk sudut yang bersegi dan kita habiskan di sini. Habiskan di sini. Okey, kalau klik tu tak boleh, dia kena dengan yang sebelum ni, tak apa, kita klik je sebelum dan kita tekan escape dan kita akan ambil arrow putih ni dan kita akan tarik point ni dan crosskan dia ataupun intersectkan dia. Seperti itu. Okey, kita akan sambungkan dengan yang ini. Jadi yang mudahnya saya akan ambil ellipse tool dan saya akan lukis begini. Kemudian yang sebelah kanan ni saya akan gunakan arrow putih, direct selection tool dan kita delete untuk dapatkan separuh bulatan. Kemudian titik yang ni dengan yang ni, macam mana saya nak sambungkan. Just ambil pen tool, klik dekat anchor yang terbuka di hujung ni dan kita sambung dengan anchor yang ini. Okey, dah siap. Alright. Okay, yang ini saya nak kemaskan sikit. Yang ini kita intersectkan dia betul-betul bagi cantik. Alright, ni dah ada buku ni pula buku ni pun kita boleh gunalah curvature tool ni. So saya akan start dari sini dan kita ambil separuh dekat sini dan kita curvekan dia kat sini. Okey, yang ni saya kena ni tekan alt dan yang ni saya ambil separuh dan kita naik dekat sini dan kita pergi separuh. Yang ni nanti akan jadi lurus. Saya tekan alt, tegakkan dia, tekan shift, dah dapat separuh, escape. Kemudian dekat tengah-tengah ni ada lagi dia punya design dia dekat situ. So kita control klik kat luar dulu, kita sambung untuk line baru, klik dekat sini, ambil separuh dan pergi dekat sini, tekan alternate key, ambil separuh sikit. Okey, sini pun alt juga bagi tajam dan kita buat lengkung dekat sini. Ambil separuh dan kita buat curve dekat sini. Begitu. Escape. Control klik dekat luar. Okey. Sudah dapat. Jadi yang ini ni, yang separuh-separuh ni, apa saya boleh buat adalah saya boleh select semua ni. Pastikan tak ada yang tertinggal, termasuk dengan yang ini. Double check. Ni ada lagi, kena select. Okey, macam tu. Kalau nak grupkan pun boleh grupkan, tekan Ctrl G. Jangan masukkan, saya tertinggal yang ni buku ni. Buku ni pun saya kena juga. Ctrl G, check balik, saya gerakkan. Yes. Ring tak perlu sebab ring kita dah buat dia siap satu set. Okey, untuk buatkan dia jadi mirror, kita akan pergi dekat menu object, repeat mirror. Okey, jadi kita perhatikan dia betul-betul mirror dia. Ini kita boleh alih ni dia kedudukan ni. Yang ni saya boleh letakkan dia ke sini. Yang ni saya tarik yang ni dia punya position ni saya boleh tarik dia supaya dia cross betul-betul dekat garisan separuh yang kita buat. Kita check sampai bawah. Yang ni pun nak kena adjust sikit lagi. Okey, ini nanti kita cantumkan Ada lagi kat bawah ni. Ini pun tarik bagi dia ngam. Okey, ngam ni. Saya dah adjust semua ni. Senang kan? Jadi tekan Ctrl 0, kita double click keluar untuk mirror ni, just double click sahaja. Kita check so dekat layer ni yang logo asal logo pecah tu kita boleh hide kan dia. So saya dapat begini. Jadi saya hide kan saya punya garisan guide tu. Okey, so kita dah dapat hasil dia begini. So kita boleh buka balik layer yang bawah sekali untuk dapatkan reference. Kita nak adjust lagi. Apa lagi yang tertinggal ni? Tulisan ni. Okey. Untuk trace logo antara yang sukar adalah dekat bahagian font. Jika font tu font biasa, font yang mudah, dan okey lah kalau font tu font yang
kata rare sikit, jadi itu akan mencabar sikit. Tapi biasanya kalau logo-logo macam gini, biasanya lah kalau kita perhatikan ni logo yang simple, fontnya biasanya Arial. Okay, so kita boleh type kat sini 1997 dan kita gunakan font Arial. Kita test dulu, tengok Arial 1997. Okay, kan ngam tu. Okay, mungkin boleh tepatkan sikit. Kopi ni 1947. 19 14 17. Mantap. Okay, kalau nak bagi sama, kita boleh select dua-dua ni dan kita boleh ambil align dan kita alignkan dia. Bagi dia sama. Okay, next, budaya ilmu teras. So buat ni turun bawah, duplicate, zoom, alternate drag. Okay, budaya ilmu. Okay, kita samakan saiz dia. Mungkin kita rapatkan sikit. Negatif 10. Okay, kemudian yang ini duplicate lagi, teras, kecemerlangan. Okay, kecemerlangan ni dia duduk dalam bentuk ini. Jadi bentuk yang ini sebenarnya sama dengan bentuk yang dekat bawah ni. Ataupun boleh je lah kita gunakan apa tu, rectangle ni. Kita buat satu kotak dengan outline macam tu. Ingat tak sebelum ni kita gunakan rounded corner untuk adjust ini. Jadi saya boleh tarik ni. Okay, dan saya boleh gunakan arrow putih untuk betulkan lengkung tu dan letakkan dekat sini. So ini tak berapa ngam, maybe saya kena tarik sikit ke sini. Okay, kalau nak bagi dia kembang kiri kanan sama, tekan Alt dekat keyboard supaya dia lebih balance. Okay, kemudian kita ambil type tool, type on a path tool. So saya boleh klik dekat atas saya punya shape ni dan saya akan type kecemerlangan. Okay, centerkan dia. Ambil yang ni. Kemudian kita okay, kenapa tak center? Sebab tadi saya start dekat sini. Don't worry, tak ada masalah. Okay, yang ni sekarang ni dia duduk dekat luar dan dekat atas. So saya nak dia berada dekat dalam dan berada dekat atas garisan path ni yang ni. Jadi dengan menggunakan arrow putih ni, direct selection tool, kita boleh klik dekat palang yang tengah-tengah ni, yang ini, dan kita drag dia ke dalam dan kita susunkan kedudukan dia sampai dekat sini. Nice. Oh, sekali lagi. Macam tu. Okay, jadi kalau saya perhatikan font yang bahagian dalam ni dia sedikit kecil jadi saya kena adjust. Tak apa, saya adjust kedudukan ni dulu. Position dia center. So saya kecilkan. Okay, dah dapat dah hampir siap ni. Tinggal satu lagi, Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Lepas ni Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2 Sabah boleh claim logo ni daripada saya. Okay, so macam mana nak dapatkan bentuk ni? Yang ni pun sebenarnya adalah bentuk line yang ini. Kalau kita nak gunakan curvature tool, mungkinlah untuk latihan, kita boleh ulang balik. So kita boleh ambil curvature tool ni, kita start dekat sini dan kita ambil separuh daripada curve ni, kita pergi dekat sini dan kita pergi dekat sini. Okay, dan ambil lagi separuh dekat sini dan kita habiskan dekat sini. Kita boleh buat macam tu, tekan escape dan tekan control click, dah dapat bentuk curve tu.
Kalau nak adjust sikit, mungkin ada yang tak ngam tadi tu, mungkin kita boleh tarik ni sikit, betulkan sikit. Okay, something like that. Now kita ulang balik, ambil ini, type on a path tool, kita klik dekat sini dan kita type ni, boleh ambil ini ataupun kita boleh start daripada hujung sini lah. Kita klik dekat anchor ni. Oops. Kita klik betul kat anchor tu dan kita type sekolah menengah kebangsaan Keningau 2. Okey, sikit lagi ni. Sikit lagi nak siap, besarkan dia. Ngam. Right. Okey, so dah dapat base dia. So kita dah klik macam tu. Dah dapat base dia. Okey, kalau rasa macam dia punya line tu kita nak tebalkan sikit, boleh. Kita jangan select font. Tekan shift semua. Okey. Stroke ni kita boleh tak dia pada mungkin 2 Kemudian yang ring tadi, sebab dengan dia kita buat awal, so dia nampak ke bawah, so kita boleh rearrange dia. Right click, arrange, bring to front, so dia duduk depan. So dapatlah begitu. Okay, so sekarang nak masukkan warna kita nak masukkan warna. Jadi mungkin saya boleh duplicate satu version. Ni kadang-kadang boleh juga guna yang ni yang ni versi logo satu color. Kadang dekat buku sekolah kan, kat depan tu tak ada color, jadi pakai line je. So yang ni dah boleh simpan satu, dan kita boleh duplicatekan kita punya artboard. So saya boleh tekan artboard ni. Ini boleh bagi nama bagi nama artboard ni. So logo outline. Okey, sebab dah bagi nama, kita boleh duplicate artboard ni. Mudah saja, pergi dekat artboard tool dan kita tekan alternate dan drag ke kanan. So kita akan duplicate artboard yang sama. Alright. Dia kata logo saya kena ni boleh lah kita tak payah duplicate yang color tu. Kita ambil reference yang sebelah kanan. Baik. Jadi kita nak masukkan warna, kita boleh select begini. Dan kita cuba kita cuba pakai pin bucket, live pin bucket, tekan K dan kita klik. Boleh tak? The selection contains objects that cannot be converted. Live pin group can only contain path and compound path. Clipping path are not allowed. Okay, kenapa Sebab ingat tak tadi kita buat repeat object mirror. Dekat situ ada features yang non-destructive maksudnya kita masih lagi boleh edit. Jadi kita kena expandkan dia dulu. Jadi yang ini, yang mirror ni, yang ni tadi tu. Okey, kita pergi dekat menu object, expand, dan kita expandkan object dan fill. Klik OK. Alright, kita check. Okay, kita check dekat A ni. Alright, so ni dah dapat. Ni dia dah jadi ni dah jadi path. Okay, nice. Tapi kita check sikit lagi sebab saya nampak ada macam dia punya bounding box itu ada macam kotak So kadang-kadang bila ada kotak ni, nanti bila kita nak mewarna dia ada masalah juga. Kita tengok apa yang ada dengan kotak ni. Kita boleh klik kanan. Jadi kat sini ada ungroup Jadi kita ungroup dulu dan kita tengok kotak ni. Ni kotak tu. Okay, ni satu kotak, ini satu kotak. Okay, kita right click lagi, tengok kita boleh ungroup lagi. Yang ni right click dan release clipping mask. Okay, right, sampailah yang ini bila saya gerak, yang line tadi tak bergerak. Jadi yang clipping mask ni saya boleh delete. So saya kena buat benda yang sama dekat yang ni. Kita ungroup lagi, right click sampai jumpa release clipping mask, dan kita klik dekat luar dan kita select kotak ni. Okay, yang ni pun boleh delete. Baik, bila dah selesai yang itu, rasanya kita dah boleh repair sikit kot, dan ataupun kita check sama ada garisan ni. Macam ni ada yang tak bercantum ni, saya boleh select macam ni. Yang ambil arrow putih tu, kita select line, kita select anchor dan kita tekan Ctrl J untuk cantumkan.
Ini pun sama, Ctrl J untuk cantumkan. Yang ni pun macam terbelah sikit kan, jadi kita boleh select dan Ctrl J. Ini okey. Ini pun okey. Okey. Ini pun kita boleh Ctrl J kan dia. Okey, jap. Ini ada line extra dekat tengah-tengah ni. Okey. Sometimes kita tak boleh macam tu, mungkin ada gangguan dengan yang lain ni. Jadi kita boleh manually ataupun individually kita klik pada anchor. So yang ni pun sama. Mungkin saya try macam ni. Ctrl J. Okay, Ctrl J. Okay, ni dah cantum. Nice. Bawah ni Ctrl J. Ctrl J. Okay, ngam. Baik, kita nak warna kita test. Kita boleh select ni. Jadi teks ni kita tak terlibat Kalau rasa macam nak alihkan teks ni ke layer lain pun boleh juga. Kita select teks dengan teks yang kita cut dulu. Tinggal satu, budaya dengan budaya ilmu. Ctrl X. Okey, dan kita buka lagi satu layer dan kita pastekan layer teks dengan menekan Ctrl F, dan kita boleh lock dulu layer teks ni, bagi nama teks. Okey, untuk yang bawah ni kita select dan kita cuba gunakan live pen bucket. Tekan K dekat keyboard dan kita klik. Baru dia keluar yang ni Click to make a live paint group. So saya klik. Okey, dia keluar message ni. Complex visual appearance attributes such as brushes, live effects, transparency and stroke alignment options may be lost when converting to a live paint group. Okey. Yang ni dikata kalau kita ada guna benda-benda yang macam complicated sikit macam ada brush ke, efek-efek ke, dia akan hilang. Alright, don't worry, kita klik saja. Okay, yang ini sebenarnya tadi dia jadi compound So okay, so yang ni jadi macam ni, tak ada masalah. Color tu nanti kita boleh ubah. So saya nak buka reference kita tadi, warna warna. So yang ini warna putih jadi saya ambil je warna putih dan kita isikan warna putih. Yang dalam pen ni pun dia warna putih. Dan kita ambil yang ni warna biru. Okey, tepat warna ni saya tak pasti, jadi kita boleh try placekan lagi sekali logo yang asal ni. Okey. Saya boleh gunakan reference ni untuk sedut warna. So saya boleh ambil eyedropper dan saya pick pada warna biru ni dan saya tukar balik pada K untuk pen bucket dan saya akan isi dekat ini macam tu. So ambil balik I untuk eyedropper, sedut balik warna maroon, kita tekan K untuk isi yang ini, yang ini. Okey, dan yang mana sepatutnya lah, just isi saja. Di sini juga. Okey. Kemudian merah. Kat sini K. Hijau. Hijau, tekan I lagi sekali. Sorry, merah dulu Kalau rasa macam nak cepat, tukar antara I dengan K tadi, eyedropper dengan pen bucket. Semasa kita dekat K ataupun pen bucket, kita just tekan Alt tekan Alt untuk pick warna dan kita lepaskan Alt untuk isikan warna. So tak perlu tukar-tukar antara tools dengan tools. So ambil pula warna hijau, tekan Alt dan pick warna hijau ni dan kita isi di ruang ini dan juga di buku ni. Okey, check balik. Biru dah masuk, maroon, merah, hijau. Lain semua putih. Okey, check juga yang ni kadang-kadang kita tertinggal, mungkin dia bukan warna putih. So kita just ambil warna putih. Kita isikan yang ni warna putih. Ya, ataupun kalau kita nak make sure, kita boleh buat kotak Kita buat kotak dan kita isi satu warna. Kita hantar kotak ni ke belakang, right click, arrange, send to back. Dan kita boleh check lah sama ada nampak tak yang tengah-tengah ni ada tertinggal warna putih. So saya boleh ambil warna putih ni dan isi dekat sini.
Okay, so basically dah siap. Tinggal lagi teks ni kita nak betulkan warna dia. Buka lock layer teks ni. Kita select teks ni dan teks ini dan ini. Warna kuning Jadi warna kuning ini kita boleh pick daripada sini. Ataupun ini mungkin kuning biasa. Kita boleh ambil daripada swatches. Kuning ini. Yes. Siap lah. Dah siap dah logo Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Sabar ya. Sabar bah. So inilah teknik saya untuk trace logo sekolah. Okey, semoga mendapat manfaat daripada tutorial saya kali ini, tutorial yang agak panjang. Jadi siapa yang nak trace logo sekolah tu mungkin boleh explore teknik ni. Cuba ya. Jadi setiap logo sekolah tu dia ada cabaran dia sendiri sebab dia ada elemen dan ada lengkok-lengkok lain-lain yang berbeza-beza. Okey, kalau tak boleh juga ada upahlah designer. Okey. Bayar je lah. Tapi yang penting tadi kita dah boleh tahu macam mana nak trace daripada logo vector, PNG ataupun JPEG kepada vector version. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi dalam next video.